Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Najib Arif dan malam ini kita memberikan satu pengiktirafan pada hari yang kita sambutkan pada hari ini, Hari Pekerja di Malaysia. Ramai yang cuti, ramai yang meraihkannya dan juga ramai yang membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pekerja di Malaysia, realiti semasa serta dasar yang diperlukan untuk bergerak ke hadapan dari segi penambahbaikan dalam segenap ruang lingkup berkaitan dengan pekerja di Malaysia. Pagi tadi juga ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkisar dengan sambutan Hari Pekerja menyentuh banyak perkara. Dan antara yang disentuh adalah bagaimana untuk kita melihat sektor yang mempunyai produktiviti yang tinggi namun gaji masih rendah. Ini antara perkara yang disentuhkan. Dan itu juga menjadi pembuka bicara saya pada malam ini sebelum kita melihat kepada pekerjaan masa hadapan. Apa yang kita perlukan dari segi persediaan dan juga apa yang kita perlukan untuk memastikan majikan juga bersedia dan juga dasar terus menyokong. Saya nak perkenalkan panelis kita pada malam ini, ada 3 orang pada malam ini. Pertama sekali di sebelah saya iaitu Muhammad Effendi Abdul Ghani, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Di sebelah sana tidak asing lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saadi, Ketua Program Eksekutif The Future, dan di hujung sana kita ada Faizal Ridwan iaitu Perunding Pembangunan Sumber Manusia. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Selamat Hari Raya, masih belum terlewat masih lagi Hari Raya. Sebab tu agak berwarna-warni sedikit malam ni di set kita ni. Kita nak mulakan dengan ucapan Perdana Menteri pagi tadi. Ada banyak perkara disentuhkan, termasuk juga peranan besar yang harus dimainkan oleh MTUC, QPAX dan MEF dan sebagainya. Tapi pagi tadi juga disentuhkan tentang aspek bagaimana produktiviti itu ada kalanya sudah dilihat meningkat. Tetapi soal gaji itu mendata ataupun belum disaksikan kenaikan. Bagi MTUC sendiri, mungkin ini adalah perjuangan berpanjangan MTUC sendiri. Bagaimana untuk diangkat perkara ini sebelum kita melihat dasar yang perlu menyokong kepada soal pekerjaan di masa hadapan? Okay, bagi MTUC kita lihat sebenarnya isu gaji ni memang selalulah. Setiap kali gaji naik ada isu. Setiap kali gaji naik ada isu. So gaji tentang gaji minima sebenarnya. Itu sebab MTUC kita lantang menyuarakan supaya sudah sampai masanya kita untuk melihat atau untuk kita reform bagaimana untuk kita beralih kepada satu mekanisme yang lebih baik. Sebab gaji minima yang ada hari ini ada kemungkinan dia ada pihak-pihak tertentu atau segelintir majikan yang akan mengambil kesempatan. Dari segi diskriminasi gender, diskriminasi dari segi yang kata kaum semua akan berlaku. That's why kita lihat ada juga gaji minima tersebut pekerja yang qualification dia tinggi, kelayakan mereka tinggi tapi kerja dengan gaji yang rendah. Kan? That's why kita MTUC kita mencadangkan supaya dah sampai masa kita reform. Kita bagaimana untuk kita mengkaji kepada gaji yang lebih bermaruah, itu gaji progresif, gaji kehidupan, kan? Jadi itu kita nampak lebih kepada untuk dalam situasi win-win dan balance, sebab lebih adil kepada pekerja, adil kepada majikan. Sebab gaji tersebut berdasarkan kepada kelayakan, pengalaman, kemahiran. Ini yang sebenarnya yang perlu kita lihat di masa akan datang. That's why kita lihat gaji minima sejak diperkenalkan pada tahun 2013 sampailah hari ini setiap kali naik isu. Setiap kali naik isu dan di segi pelaksanaan pun tidak menjurus. Kita lihat pelaksanaan kita hari ini, kita lihat ada majikan macam PKS yang 5 orang ke bawah ditangguhkan pelaksanaan sehingga Julai 2023. Ada juga yang dah dikuasakan ada majikan yang culas tak nak buat. Ini technically yang saya lihat ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk tidak melaksanakan. So berbalik kepada gaji minima yang 5 orang ke bawah tu, bagi MTUC sebenarnya kita dah bersuara sebelum ni bahawa ia akan membunuh industri PKS tersebut. Sebab hari ini rakyat ataupun kesejahteraan rakyat dia memerlukan satu pendapatan untuk menampung dengan cost of living yang meningkat, kos perubatan yang meningkat, kan. Jadi itu saya lihat sudah sampai masanya lah untuk kita macam yang Menteri pagi tadi menyalurkan bahawa ada majikan yang mempunyai pendapatan hasil yang tinggi tetapi masih tidak melaksanakan atau menaikkan gaji minima sebab gaji minima itu by itself sebenarnya telah menjadi satu alasan kepada majikan untuk menaikkan gaji daripada gaji minima tersebut. Okey. Dr. Yusof, kalau kita melihat kepada isu gaji ini adalah isu berpanjangan. 2 tahun lebih kuranglah 2 tahun lepas kita pernah berbual soal ini. Bagaimana kita melihat apabila pandemik melanda dan kita cuba untuk keluar dari pandemik, kita melihat industri kita bersiap sedia untuk menempatkan pekerja dalam industri terlebih dahulu sebelum kita boleh bercakap soal gaji kemudian. Mungkin mengambil masa beberapa tahun akan datang. Mungkin sekarang dalam keadaan konteks ekonomi, kos harga hidup dan sebagainya, kita tidak ada banyak masa untuk kehadapan dari segi meningkatkan gaji pekerja, terutama gaji bermaruah dan sebagainya. Bagaimana ini boleh dipercepatkan? Apa dasar yang ada yang di landasan tepat dan apa lagi boleh kita lakukan low hanging fruit ataupun jangka sederhana dan juga jangka panjang? Secara analoginya,
sebelum saya bagi saudara analogi, isu gaji adalah isu bukan hanya tuntutan kepada pekerja pada ketika ini. Isu gaji juga adalah isu yang saya boleh katakan antidot kepada banyak masalah yang kita alami sekarang ni lah. Kalau kita pagi tadi saya bincang dengan di awal ni juga, saya bincang bagaimana kalau kita nak keluar daripada middle income trap kan. Salah satunya adalah naikkan gaji ya. Sebab kita panggil negara berpendapatan tinggi. Jadi pendapatan perlu tinggi ya untuk capai tersebut. Itu adalah perkara yang paling mudah, formula yang paling mudah nak capai negara berpendapatan tinggi. So naikkan gaji adalah satu penyelesaian antidot yang terbaik. Selain dari itu, gaji juga bukan saja dapat meningkatkan kuasa beli dan juga boleh mengimbangi kos sara hidup sebanyakkan isi rumah di Malaysia, malah gaji juga dapat menyelesaikan masalah lain juga sebenarnya. Satu yang kita perlu fahami bahawa peningkatan gaji dapat meningkatkan produktiviti. Isu tadi Bapak Presiden sentuh, Bapak Presiden NTUC sentuh pasal soalan produktiviti. Ada satu pihak kata, okey, naikkan produktiviti dulu, baru naikkan gaji. Cerita gaji kedua. Ada lagi kata, cerita gaji dulu, baru cerita produktiviti. Dan secara empiricalnya, kalau secara kajiannya, kita kena naikkan gaji dulu dalam konteks Malaysia. Sebab naikkan gaji akan push produktiviti lebih tinggi. Kalau kita taburkan data di sini, kalau mungkin pembaca peluar boleh tengok nanti, memang kalau kita tengok pergerakan gaji itu lebih tinggi daripada produktiviti, dan ini yang selalu digunakan oleh pihak majikan. Produktiviti dia kata gaji dah cukup tinggi, produktiviti yang rendah, so perbetulkan produktiviti. Sebenarnya kita kena bedah lagi. Sebenarnya kalau kita lihat itu, sebenarnya yang menyebabkan gaji naik tinggi itu adalah bukannya golongan yang M40 atau B40 ataupun golongan low skill ataupun semi skill. Sebenarnya yang top ni, yang skillnya yang naik. Yang bawah-bawah ni agak membimbangkan. Kalau kita tunjukkan data, gaji yang mereka separa mahir ni dengan yang tak mahir ni, kurang mahir ni, dah sampai nak sama dah. Sepatutnya tidak jadi begitu. Jadi itu memberi signal bahawa sebenarnya gaji yang perlu diperbetulkan, sama ada model progresif ke, model apa saja gaji yang dipanggil, perlu address kepada gaji yang semi skill, separa mahir dan juga tak mahir ni. Jadi itu yang perlu diperbetulkan pada ketika ini. Najib, saya berhenti kat situ dulu. Okey. Kalau kita melihat kepada aspek, sebab syarikat juga melihat kepada bagaimana untuk membina sumber manusia mereka, dan juga mereka juga selepas pandemik banyak perkara berhubung pembangunan sumber manusia ini yang mereka rombak kembali kalau kita sifatkan. Mungkin dari segi sistem cara mereka menguruskan pekerja dan juga pampasan yang diberikan setiap bulan kepada pekerja. Kalau kita melihat selepas pandemik, terutamanya apabila kita melaksanakan work from home sebagai contoh, dan juga pasca pandemik, bagaimana sistem yang bersesuaian untuk sebuah syarikat bergerak ke hadapan. Bagaimana kita melihat tahap kesediaan dari sudut pengurusan sumber manusia dan juga pampasan kepada pekerja dalam sudut meningkatkan gaji ini, kerana kita mahu ke hadapan adaptasi teknologi dan sebagainya, tapi pada masa sama ramai yang menuntut dan juga harus dilaksanakan juga pemberian gaji yang setimpal sebagai contoh. Bagaimana ini diimbangi untuk dalam sudut majikan mungkin? Saya rasa ini satu cabaran yang besar, sebab saya bertuju dengan dua panel. Kita di Malaysia sebenarnya segala benda kita minta kerajaan mengubahnya. Kita berharap pada kerajaan semata-mata. Kerajaan kena buat. Sebab tu saya sebenarnya bila kerajaan mengubah gaji minimum, pada saya dia menyedihkan. Sebab kerajaan terpaksa bertindak. Walhal industri boleh bertindak lebih awal. Sebab tu kita kata kita malu nak guna perkataan gaji minimum. Kita lebih suka guna gaji yang bermaruah kepada pekerja. Dan sebenarnya ia bukan satu benda yang mustahil. Tetapi di Malaysia, industri kita bergantung pada kerajaan. Kita tidak ada macam kesanggupan iltizam untuk mengubah paradigma kita, model kita. Tapi kita boleh melihat dalam pandemik dia dapat direalisasikan sebab majikan tak ada pilihan. Mereka terpaksa remote, terpaksa mengekalkan pekerja dari jarak jauh, maknanya pekerja dari rumah, dan akhirnya terbukti bahawa model itu boleh dilaksanakan. Tidaklah semua jenis pekerjaan, tapi kalau kita lihat seperti firma guaman, kita boleh lihat juga dalam accounting, kita boleh melihat juga dalam bidang-bidang seperti HR pun, saya pun membuat remote, kita buat payroll kan. Benda tu boleh buat daripada, tidaklah maksudnya 26 hari sebulan, kita perlu masuk 7 hari, 6 hari, 5 hari seminggu. Sistem itu dah boleh. Di luar negara dah memang dah praktikal. Tapi di Malaysia sebab enforcement memaksa majikan. Tapi saya kira paradigma majikan kita memang kena mengubah. Sebab kalau kita tidak mahu mengubah mindset, kita berharap kerajaan, kita akan mengalami titik ketepuan itu. Sebab kita nak pergi kepada negara
berpendapatan sederhana atau pertengahan untuk pendapatan tinggi. Cumanya saya rasa majikan mereka pun terkejut kan. Sebab tu saya pun menghargai beberapa inisiatif kerajaan seperti Penjana Kejaya, kerajaan boleh bagi subsidi, termasuk wanita bersalin kan. Wanita bersalin kita bagi 3 bulan boleh dapat subsidi pada kerajaan untuk sebagainya. Saya rasa kerajaan kena banyak meneroka elemen-elemen inilah supaya majikan kita ni akan beransur mengubah paradigma mereka itu. Contohnya mereka start kita kena akui bahawa gaji yang kita tawarkan kepada rakyat Malaysia tidak begitu baiklah pada saya. Masih gaji rendah. Tapi rakyat Malaysia ni kita ada satu kelebihan sebab saya rasa di Asia terutama dalam Malaysia kita ada rakyat yang sebenarnya baik tau. Rakyat kita ni dia tidak seperti negara barat. Mereka akan berdemonstrasi pasal gaji. Rakyat kita sebenarnya mereka asalkan boleh mereka survive. Mereka boleh survive, cukup makan dan minum, mereka akan boleh bekerja. Tapi saya kira itu sangat tidak adil sebab bila majikan mencipta keuntungan yang besar, itu kalau kita lihat laporan OECD, Bank Dunia juga mengatakan bahawa Malaysia ini kita ada 2 masalah. Satu masalah kita ialah perangkap pendapatan sederhana pertengahan. Kedua, jurang pendapatan itu antara T20 dan M40 contohnya. Kita boleh melihat top management dalam agensi-agensi besar ini mereka mendapat pendapatan yang sangat-sangat lumayan. Tetapi untuk pengurusan pertengahan mereka seperti mereka berada dalam M40, dia hampir sama dengan B40. Mereka tidak ada dalam kluster pertengah walaupun kita namakan pertengahan. Tapi kalau kita tengok carta mereka, kita akan dapati bahawa ada perbezaan nyata. Sebab itu saya melihat bahawa majikan boleh mengambil cara ini untuk mengubah pelbagai paradigma, tak semestinya gaji. Contohnya macam kita boleh buat macam bekerja ya. Sebab kadang-kadang kita nak mengekalkan pekerja dengan gaji rendah. Kadang kita kekalkan gaji, kita boleh naik gaji. Mungkin kita boleh mengurangkan waktu kerja. Waktu kerja contohnya 5 hari, 4 hari. Saya rasa benda tu sangat praktikal. You tak boleh bayar lebih baik. Tapi you nak mengekal pekerja supaya pekerja tak disambat oleh majikan lain. Mungkin kamu patut memberi beberapa insentif seperti bekerja dari rumah atau bekerja dengan masa yang lebih fleksibel. Dan ini dapat menyebabkan pekerja bertahan sebab mereka rasa macam mereka kurang kos untuk keluar bekerja. Dan benda itu praktikal di rumah. Cumanya dulu kita mungkin rasa mustahil, kan saya rasa dia praktikal. Dan majikan boleh gunakan kaedah seperti KPI. Seperti kalau kita buat benda bagai sale kan. Saya rasa sekarang ni sale, orang tak melihat pada jumpa masuk office 8 to 5. Atau 9 ke 6. Tapi orang lebih suka melihat outcome. Berapa banyak sale yang kita berjaya buat, pekerja berjaya buat. Dan benda ini boleh digunakan oleh media sosial, media talian dan sebagainya. Saya suka idea practicality ini kerana ini membawa kepada argumen soal satu adalah productivity, kedua adalah budaya, tahap kepercayaan majikan kepada pekerja lah, kerja kat rumah dia buat kerja ke tidak dan sebagainya. Tapi sebelum tu, kita nak bercakap tentang work from home ini. Kita ada data yang kita bina menggunakan sistem AI ini. Kita dengarkan dahulu apa realiti sebenarnya bekerja dari rumah yang ada ketika pandemik dan juga ketika ini. Pada tahun 1965, kurang 1% orang bekerja dari rumah. Tetapi, bilangan orang yang bekerja dari rumah telah meningkat secara berterusan sehingga waktu pandemik dengan peningkatan 2 kali ganda kira-kira setiap 15 tahun. Sebelum pandemik, hanya kira-kira 5% tenaga kerja Amerika Syarikat bekerja dari rumah. Pada permulaan pandemik, ia melonjak kepada 61.5%. Pada ketika ini, kira-kira 30% pekerja bekerja dari rumah. Menurut tinjauan oleh Stanford News, tidak semua orang boleh bekerja dari rumah. Hanya 51% responden, kebanyakannya pengurus, profesional dan pekerja kewangan yang dapat bekerja menggunakan komputer. Mereka berkata mereka dapat bekerja dari rumah pada kadar kecekapan 80% atau lebih. Hampir separuh lagi tidak dapat berbuat demikian. Sekarang, adakah anda mahu bekerja dari rumah? Itu datanya yang dibentangkan oleh AI yang kita binakan. Kalau kita melihat kepada itu ada realitinya. Namun sudah pasti persoalan yang saya timbulkan tadi, Dr. Yusof, kalau kita mewujudkan work from home yang lebih lama, kalau kita lihat di Amerika Syarikat juga banyak firma-firma yang besar sudah menetapkan secara firm tidak boleh balik semula ke office, pejabat dan sebagainya. Ini syarikat-syarikat besar. Di Malaysia juga masih ada ramai yang macam sudah selesa kerja di rumah dan sebagainya. Persoalan dan juga argumen yang timbul adalah bagaimana untuk menjamin produktiviti mereka kerana ramai majikan mengatakan bahawa mungkin kerja di rumah ini sukar untuk mereka pantau produktiviti. Satu. Kedua, bagaimana untuk mereka melihat bahawa compensation itu bersesuaian dengan apa yang mereka usahakan bekerja dari rumah. Persoalan-persoalan ini harus dijawab sebab kalau kita nak meneruskan sistem seperti ini bergerak ke hadapan, ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dr. Yusof. Kalau segi sejarahnya, work from home ni bukannya sesuatu perkara yang timbul disebabkan oleh pandemik.
Di negara maju mereka telah amalkan dah lama dah. 10 tahun, 15 tahun sebelum pandemik lagi work from home ni. Tapi kita kena ingat bahawa amalan negara maju kerana mereka telah lagi advance dari kita dan mereka telah ambil kira faktor productivity, faktor compensation semua tu dia ambil kira. Work from home ni tidak terpakai kepada semua. Hanya terpakai kepada sektor-sektor tertentu, terpakai kepada profession ataupun klasifikasi pekerjaan tertentu dan juga terpakai mungkin kepada peringkat umur yang tertentu. So ia perlu bersasar kalau nak dijadikan satu dasar ke masa depan, nak jadikan work from home sebagai dasar, maka ia perlu dilihat secara terperinci. Tapi ia tidak memberi maksud bahawa work from home ini sesuatu perkara yang membatasi kepada produktiviti itu sendiri. Mungkin ada contohnya dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kita menyasarkan pada 2025 untuk meningkatkan kadar penyertaan wanita ke dalam pasaran buruh di masa akan datang. Mungkin option work from home bagi sesetengah pekerjaan dan juga sektor untuk golongan wanita ini boleh dipertimbangkan untuk dilaksanakan, tetapi dia balik kepada konsep asal. Di konsep asal ataupun prinsipnya ia sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada dua belah pihak. Pihak pekerja pun dapat manfaat, pihak majikan pun dapat manfaat dengan mengambil kira produktiviti boleh kekalkan atau lebih tinggi. Pada satu sudut, work from home hanya memberi manfaat kepada pekerja, ia itu akan jadi satu beban kepada majikan pula. Sama dalam konteks gaji, kita nak satu titik tengah yang mana kedua-dua pihak mendapat manfaat daripada apa yang kita laksanakan tersebut. Okay. Cik Benny, kalau melihat kepada bagaimana untuk kita melihat transition itu berlaku, ada syarikat yang sudah pun menggunakan pakai sepenuhnya mungkin sistem ini kerana mereka merasakan ini bersesuaian dan juga produktiviti itu meningkat dari segi bekerja di luar pejabat, di rumah atau di mana-mana saja mereka berada untuk nomad dan sebagainya. Tapi ada juga yang melihat bahawa pandemik sudah tamat, kembali ke tempat kerja, tapi kalau kita melihat bahawa sistem itu sudah kita laksanakan lebih 2 tahun, mungkin ada transition yang perlu kita saksikan berbentuk strategi yang lebih smooth orang kata, supaya kejutan mungkin tidak berlaku. Pada masa sama kita tidak mahu apa yang kita dah usahakan 2 tahun dan 3 tahun yang lepas tidak hanya menjadi satu perkara yang bersifat sementara, sedangkan ia boleh dilaksanakan seperti negara-negara maju. Bagaimana untuk kita melihat strategi ini ada ataupun tidak di kalangan syarikat kita? Tentang bekerja di rumah ni, saya sokong dengan Dr. sebut tadi, sebenarnya dia tidak terpakai pada semua industri sebenarnya. Dia ada sektor-sektor tertentu saja. Tapi kalau kita tengok dari segi pelaksanaan bekerja dari rumah ni ketika zaman pandemik kan, kita tengok banyak isu-isu kan tentang masalah toolsnya, equipmentnya dengan dia punya wifi-nya, dan juga tak lari dari segi kitanya jaringan keselamatan sosial kan. Jadi itu sebab hari ini kita memang mengharapkan supaya kerajaan mengumumkan supaya skim bencana bukan kerja itu dapat diumumkan. Kerana ketika kita dalam pandemik pun ada pekerja yang dapat kemalangan di rumah ketika bekerja di rumah. Jadi ia pertikaian. Satu persoalan bagaimana kita nak bagi dari segi compensation, dari segi perlindungan soksonya kan. Jadi ini yang saya rasa perlu kita selesaikan dulu. Dan juga hari ini kita dalam akta kerja yang baru pindaan 2022 ni telah masuk tentang flexi hours, waktu kerja yang fleksi. Maknanya untuk mengimbangi keperluan pekerja-pekerja sama ada dari segi option untuk bekerja dari rumah atau bekerja secara fleksi. So itu adalah satu macam bagi saya competition lah, maknanya ada macam kita ada pilihan lah kepada pekerja nak kerja dari rumah atau nak kerja dari segi fleksi. Hybrid. Tetapi again saya punya pandangan bahawa macam doktor sebut tadi, bukan semua kan. Bukan semua boleh kerja di rumah kan. Banyak kekangan dia, banyak halangannya, dan malahan ada statistik menunjukkan bahawa bila kerja di rumah ni dari segi mental stress. Bukan kerja di pejabat tau, di kat rumah lagi mental stress. Ini yang saya rasa perkara yang pokok yang betul dilihat lah. Kalau kita nak melaksanakan secara konsisten atau secara tetap, maka itu kita lihat banyak perkara-perkara yang perlu kita selesaikan dulu. So bagi M2C, kita lebih suka benda itu jadi pilihan sebenarnya. Pilihan kepada industri, pilihan pada majikan, atau pilihan pada bekerja itu sendirilah, sama ada nak kerja dari rumah atau nak kerja kat pejabat atau nak flexi hours. Ini pilihan yang ada lah dalam negara kita. Okey. Najib, saya kalau saya tambah sikit. Boleh. Ini satu poin yang baik.
Patutnya notion kita pergi kepada flexible working hours. Yes. Flexible working days, ya. Kalau negara maju telah amalkan perkara tersebut. Ada setengah tempat, contohnya sektor perkhidmatan, universiti, sektor kerajaan, dia beri pilihan nak kerja seminggu 3 hari ataupun 2 hari. Itu lebih baik. 4 hari setengah ke mungkin boleh cuba dulu. Ya. Itu lebih baik daripada work from home yang beban yang kita sedia maklum. Nanti saya bawa ke topik itu sebab kita lihat bahawa ujian yang besar dilaksanakan di UK sebagai contoh 4 hari seminggu. Nanti kan ada dapatan gajian. Tapi Faisal, kalau kita melihat kepada apa yang disentuh tadi, pilihan itu ada untuk majikan laksanakan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa pilihan ini yang tersedia boleh dilaksanakan dan pada masa yang sama, kalau kita melihat secara naturalnya, sebuah syarikat itu kepentingan keutamaan mereka juga melihat kepada budaya pekerja itu. Kalau di bawah satu bumbung itu mungkin mudah untuk mereka membina budaya yang sangat penting dalam membina syarikat dan berjaya. Bagaimana untuk melihat bahawa pekerjaan tidak kira work from home ataupun hybrid ataupun pilihan-pilihan apa yang ada boleh menambah baik budaya ataupun sebaliknya, dan bagaimana ini boleh ditambah baik bergerak ke hadapan? Saya rasa ini satu masalah kita di Malaysia sebab kita suka guna terma-terma luar negara. Kadang terma itu tak sesuai dengan nature kita. Terutama pekerja kita. Saya kena mengakui walaupun saya bertuju sebagai seorang punding, saya suka suasana fleksibel. Tapi saya kena mengakui kekecewaan saya sendiri bila berurusan dengan agensi kerajaan, termasuk juga pada berkanun ketika masa PKP. Sebab mereka tak bergerak bekerja tu, saya selalu kata bekerja di rumah atau bekerja dari tempat tidur, mana satu pilihan mereka kan. Itu satu cabaran. Sebab tu saya rasa sepatutnya benda ni kita kena tengok case by case juga. Macam saya rasa tak patut kita bagi bersemua staff. Kita patut tengok condition staff kita macam mana. Adakah staff tu seseorang yang boleh fleksibel, maksud cara dia bekerja fleksibel dan dia boleh commit daripada rumah remote tu, ataupun dia boleh balik rumah, dia boleh kerja di rumah, flexible hours kita bagi macam 4 kali seminggu, satu hari tu dia mau working, kita boleh trust dia. Tapi ini satu cabaran, kita kena bagi HR, kita kena tengok case by case, pekerja demi pekerja. Tak patut kita berikan kepada semua. Kalau government dia bagi kepada semua, contoh kerajaan bagi semua pilihan sama kan, saya rasa dia tak adil. Sebab seorang yang perform saja kita patut beri satu kemudahan. Sebab kita memang kena mengakui kan kenapa saya rasa kita kena meneroka benda ini semua. Sebab Malaysia ni, satu isu yang lain yang kita patut pertimbangkan ialah kita kekurangan kadar penyertaan tenaga buruh wanita. Wanita kita, padahal wanita kita yang lebih, bukanlah kita nak downgrade lelaki kan, tapi wanita kita lebih educated. Kita tengok education wanita kita lebih. Tapi bila masuk dalam industri je, wanita ni hilang. Bila dia kahwin, dia beranak satu, dia hilang dah. Dia akan menjadi rumah. Sebab industri kita tidak begitu menyokong. Bukanlah saya tak semualah. Maknanya kita tak menyokong wanita ibu berkerjaya. Tak semua ya, kecuali kami besar dia ada dasar yang polisi yang mudah, macam agensi kerajaan GLC saya tu mudah, maksud saya swasta. Sebab itu saya patut beri kredit, macam contoh MyBank dia bagi 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan cuti tanpa gaji bersalin, 6 bulan separuh gaji, dan 6 bulan lagi tak ada gaji langsung. Tapi ini satu sistem yang baik untuk mengekalkan wanita bekerja tu. Tapi kita yang lain kita gagal. Sebab tu kadar penyertaan kita cuma 55%. Kalau kita tengok negara jiran kita macam Singapura, mereka dapat 69.7 dan juga Thailand dapat 66.8. Jadi wanita. Jadi saya bersetuju fleksibel, tapi kita tengok wanita yang macam mana sesuai dan kita boleh monitor dia. Sesuai tak benda tu. Contohnya kalau mereka kerja dari rumah kan, kita mesti ada. Sebab tu saya rasa sekarang ni kita bercakap tentang AI kan, tentang kecerdasan buatan, tentang teknologi. Saya rasa sekarang ni majikan kena invest ataupun kerajaan kena invest untuk benda-benda macam ni supaya kita boleh monitor tau. Macam kalau part HR, saya begitu mudah tau. Macam kita boleh buat banyak benda, kita guna computerized, kita guna sistem dah tak buat manual dah. That's why dulu saya ingat 20 tahun lepas ketika saya jadi HR, saya perlukan dalam 4-5 kita punya exec atau kita punya kerani. Sekarang saya boleh buat satu orang saja. Saya perlu seorang sebab kita gaji kita buat auto sistem kan. Jadi kita mungkin perlu kaedah-kaedah macam tu. Macam kita terus ke AI tu, kita tengok boleh pantau kita punya pekerja, progress. Dan saya rasa kerajaan kena bantu kat sini. Sebab saya lihat sebelum ni kerajaan bagi dana untuk macam sistem payroll. Saya rasa benda tu bagus, sesuatu yang baik. Tapi saya rasa kerajaan kena explore supaya flexible hours ni boleh jadi satu budaya kita. Budaya Malaysia. Contoh kaedah macam mana kita nak memantau. Mungkin kita boleh gunakan device atau sebagainya untuk pegakkan pekerja dan sebagainya. Dan ini kita kena explore lah. Tapi akhirnya saya tegaskan tadi, dia berbalik kepada pekerja. Kita mesti membuat satu pekerjaan, satu flexibility tu ikut kepada case by case. Kita tak boleh gunakan secara random pada semua orang. Dr. Yusof, flexi hours ini sedap dia dengar dalam konteks dan juga perspektif pekerja. Yalah, kalau kita letak kerja 4 hari seminggu, 3 hari bercuti, seronoklah kita dengar mungkin. Tapi pada masa sama awal diskusi kita bercakap soal productivity tadi.
ramai majikan mengatakan bahawa produktiviti semasa belum meningkat sedangkan gaji sudah menaik. Apatah lagi kalau kita melaksanakan mungkin flexibility, mungkin argumennya lebih kepada itu. Macam mana nak meningkatkan produktiviti kalau kerja makin singkat mungkin? Saya nak kongsi pengalaman saya di UAE. Di sana kami bekerja 4 hari setengah seminggu. Sektor kerajaan. Tetapi ia tidak akan mengurangkan jumlah kerja seminggu, tuntutan kerja seminggu. Cuma kami tak ada masa rehat. Masa rehat kami beli makanan 10 minit, 15 minit makan dekat desk masa itu kami rehat. Jadi adakah Malaysia bersedia untuk pergi ke arah tu? Kalau kita cerita pasal fleksibel, nak mengekalkan produktiviti, adakah kita bersedia? Mentaliti kita, budaya kita, adakah kita bersedia? Masuk kerja pukul 9, kok kita nak pergi minum teh tarik dengan orang sebelah, lepas tu tak ada. Situ tak ada. Dalam it's a fair maksudnya kamu kerja kurang tetapi produktiviti perlu kekal supaya majikan tidak jadi masalah, isu yang berbangkit, dan juga ada masa lebih untuk bahasa sendiri kan bersama keluarga ataupun apa saja. Jadi perkara itu adalah penting untuk dilihat. Ya, bagi kalau nak mulakan awal, kalau nak lihat pilotnya mungkin sektor services lah, sektor perkhidmatan, terutamanya sektor kerajaan lah kot, kalau MT setuju. Contoh kalau ada yang boleh buat sedemikian sebenarnya, ada boleh kalau kita boleh lakukan lihat. Tetapi ia balik pada asal tadi, ia perlu mengekalkan produktiviti. Sebab kalau kita nak bergerak ke depan, produktiviti itu adalah satu perkara yang penting. Sama juga nak meningkatkan gaji, tapi kita memastikan bahawa peningkatan gaji tersebut diterjemahkan kepada produktiviti, peningkatan produktiviti supaya kos peningkatan buruh tadi dapat diimbangi dengan pertambahan keuntungan tadi. Sama dalam konteks ini. Jadi fleksi ini bagi saya untuk dalam masa terdekat, dalam masa hari buruh ni, bagi saya itu adalah second layer yang kita kena lihat kot. Yang pertamanya isu gaji, isu sektor informal yang semakin melebar, anak muda yang kadar pengangguran yang tinggi. Bagi itu yang first layer yang kita kena address tu. Bila kita dah boleh address tu, baru kita fikir kita nak kerja berapa hari seminggu apa semua. Kalau tidak, kita tak nak address lagi ni. Sebab itulah perkara-perkara yang saya sebut tadi, itulah menyebabkan kenapa Malaysia ni saya panggil kita trap dalam labour market trap, saya panggil. Kita ada trap dalam middle income trap, dan middle income trap tu kalau kita bedah siasat apa semua, salah satu sebabnya adalah labour market trap yang berlaku pada ketika ini, yang menyebabkan kita tak boleh move. Nanti sekejap lagi kita masuk gear undur untuk pergi ke anak muda yang kurang mendapat pekerjaan ni. Cik Effendi, kalau kita melihat kepada apa yang doktor sebutkan tadi, boleh kerja 4 hari tak ada masalah, tapi waktu tu mas kiranya turnaround tu kena cepat lah. Maksudnya kan, supaya mana 4 hari setengah bekerja, rehat pun, makan di meja dan sebagainya. Tadi disentuhkan juga kalau kerja di rumah ni masalah stres pun wujud dan sebagainya. Adakah ini macam mana untuk melihat keseimbangan itu? Sebab mungkin kalau siapa rasakan bahawa kalau tidak ada rehat selama sejam tu cukup stres lah kepada mereka kerja non-stop sebagai contoh sifat mereka. Bagaimana kita melihat perkara ini? Bagi mesti kita tengok di sudut akta kerja, dia tak sebut tentang hari. Dia sebut tentang jam. Maknanya macam doktor cakap betul. Nak kerja 4 hari seminggu ke, 5 hari seminggu ke, 6 hari seminggu ke, dia tertakluk kepada 45 jam seminggu. Tetapi saya setuju dengan doktor, adakah kita bersedia? Kalau kita kerja 4 hari seminggu, maka itu kita kena kerja 12 jam sehari. Kalau kita kerja 12 jam sehari, rasa-rasa dah kerja 8 jam sehari, itu produktiviti kita macam mana? Kan dah kena 12 jam sehari, duduk kat pejabat, contoh kan, atau di kilang. Mana itu saya rasa lagi stres kot. Produktiviti takkan naik. Sebab sebenarnya hari ini tujuan kita buat kerja 45 jam seminggu tu bagi untuk mengurangkan kita punya kadar stres kita, nak bagi peluang pekerja kita berehat. Maka ada cukup rehat, maka itu akan diterjemahkan dalam produktiviti kan. Betul. Jadi kalau kita bekerja 4 hari, saya tengok doktor kalau willing untuk buat tu memang saya rasa betul lah, tapi akhirnya produktiviti akan menurun sebab dia akan bekerja hanya untuk mencukupkan jumlah jam saja. Bukan pada kadar produktiviti ataupun KPI apa-apa kan. Tapi ini yang saya lihat akta dah cukup baik dah sebenarnya. Macam nak kerja 3 hari seminggu pun boleh. Boleh, tak ada masalah. As long kita kerja 40 jam seminggu ikut akta. Sebab akta tak sebut hari. Kan? Tetapi akhirnya mindset. Adakah kita bersedia untuk berubah atau bersedia untuk buat benda-benda macam ini? Kan macam contoh 40 jam seminggu di Jepun, kita dah bincang kan. 40 jam seminggu di Europe. Macam doktor sebut tadi, adakah kita ni negara maju kan? Adakah kita dah bersedia nak kerja 40 jam seminggu? Jadi kalau tak bersedia, jangan sebutlah. Jadi perkara pokoknya saya nampak macam doktor sebut betul. Kita kena
selesaikan titik bengik ni dulu. Titik bengik ni kita selesaikan. Selesaikan dulu. Selesai ni dulu Betul, dan cakap. baru kita bercerita tentang Betul. kita punya tempoh bekerja apa sebagainya. Itu saya Okey. nampak lah. Kita pergi kepada perkara tersebut. Anak muda ini, apa permasalahan utamanya? Kerana banyak version kita dengarkan, versi kita dengarkan. Satu, tidak semua, tapi ini ada antara yang dibangkitkan. Satu, anak muda mereka tidak suka kerja yang fix kepada mereka. Contoh, ini ada juga. Ada yang mereka mahukan kebebasan. Sebab tu mereka masuk ke gig economy sebagai contoh. Kerana mereka mahukan kebebasan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka mahu cepat. Tak perlu ke tertiary education. Terus saja ke gig economy. Ada juga melihat bahawa kalau tak ada work-life balance pada definisi mereka, mereka tidak mahu kerja tersebut. Ini macam-macam lah alasan golongan muda sebagai contoh. Tapi ada juga yang sanggup bekerja walaupun underemployment. Ada juga realiti seperti itu. Bagaimana untuk kita membaca ke semua ini dan maksudnya satu dasar saja tidak cukup untuk menyelesaikan isu ini, Dr. Yusof. Apa realitinya, kalau boleh bantu untuk penonton juga faham untuk golongan muda ini, apa berlaku sebenarnya pasca pandemik ini? Adakah kurang penyediaan peluang pekerjaan ataupun sikap memilih itu menjadi punca ataupun apa sebenarnya permasalahan utamanya? Saya cenderung untuk berlapik sebenarnya untuk jawab ni sebab kadang-kadang kita benda pahit tak ramai yang boleh telan. Benda manis Ubat ramai yang kadang boleh pahit, telan. kena dengar juga. Ya, tapi tak ramai yang boleh telan pahit kan. Ya, memang kami meneliti perkara ini dan kami juga melihat di peringkat bawah sana dari satu sudut kita kena terima hakikat bahawa anak-anak muda kita ni sangat berbeza berbanding dengan korang generasi saya dan generasi dekat sebelah dekat sini, generasi Najib. Sama juga, Saya tidak kurang pasti sama. ya. Kalau saya dulu lepas SPM saya keluar cepat-cepat nak pergi kerja. Sebab saya nak bantu keluarga apa semua kan. Tapi sekarang sangat berbeza. Walaupun gaji yang ditawarkan kerja kilang tinggi tetapi anak muda tak berminat. Mereka berminat nak kerja kilang top management, terus masuk top management. Jadi ini yang menyebabkan satu bagi saya perkara ni kita tak boleh selesaikan pada hari ini. Ia melibatkan penyelesaiannya daripada end to end ekosistem labour market itu sendiri, terutamanya dari sudut pendidikan. Saya kongsi sikit pengalaman saya di UAE, apa yang kami nak buat ya masa tahun lepas. Di UAE kerajaan dia juga menghadapi masalah lebih kurang macam kita. Anak muda tak nak bekerja di sektor swasta. Semua orang UAE, Emirati, orang lokal tak nak kerja di swasta, nak kerja dengan kerajaan dia. Tapi kerja kerajaan positionnya terhad. Bila apa yang kena buat adalah kena tukar mindset tersebut. Apa yang kita buat adalah kita kenalkan satu program dia panggil work based experience program daripada sekolah menengah. Cuti sekolah menengah, ada cuti break tu mereka akan ada internship 2 minggu atau 3 minggu bagi mereka rasa pengalaman bekerja. Inilah kehidupan aku dia kata, nanti sebabnya dalam 24 jam tolak 6 jam tidur, 8 jam bekerja, 10 jam duduk kat rumah. Jadi rumah tempat bekerja tu rumah kita lah, sama macam dekat Awani tadi saya sempat duduk kat belakang tadi. Itu satu perkara yang bagus ya. Kalau dia boleh duduk sini dia nak bagi tahu apa yang dia buat sekolah menengah. Lepas habis masuk sekolah menengah, diorang masuk ke sebelum masuk universiti, kerajaan wajibkan sebulan untuk pergi macam national service tetapi pergi untuk bekerja. Bukannya pergi national service buat tu semua tak, pergi untuk bekerja internship. Lepas tu di universiti buat internship lagi. Jadi proses tu berlaku sepanjang masa. Sepanjang tempoh tersebut berlaku. Jadi at the time sama, dia akan mengubah mindset pelajar kita ataupun future generation yang talent yang kita nak keluarkan. Dalam masa sama ia juga saya rasa dapat juga mengubah mindset masyarakat mak bapak. Kalau ini tak diubah, kita akan terus menghadapi masalah 10 tahun lagi pun kita akan mewarisi masalah sekarang ni. Kalau kita tak betulkan, sebab ini bukan masalah yang kita kena betul kata bagi hari ini selesai masalah, bagi insentif ke apa boleh selesai. Tidak, dia terlalu makan jangka masa yang terlalu panjang dah ni. So kena perbetulkan daripada peringkat sekolah lagi sampailah ke situ. Bukannya kita nak produce masuk universiti nak produce pekerja kilang, nak jadi pekerja. Tidak, memang betul. Dalam 100 orang ada setengah profesor kata kami hanya
train bukan pekerja kilang. Betul lah pekerja kilang, tapi kalau kita tengok pendidikan yang keluar 100 orang semua duk kerja yang tak berkaitan, itu adalah perkara yang kita kata kegagalan pendidikan itu sendiri. Mungkin dalam 100 orang 10 orang jadi profesor, 90 jadi kerja-kerja lain, kalau semua jadi profesor susah, tak ada orang nak kerja kilang semua. Jadi perkara itu perlu dibetulkan, Najib. Kalau tidak ada satu ni memang susahlah, dan kita harap Majlis Pekerjaan Negara masih wujud, insya-Allah kita harap masih wujudlah, perlu diaktifkan semula dan perlu melihat ekosistem internship ni ataupun work based experience program daripada sekolah rendah sampailah ke peringkat seterusnya, supaya mereka biasakan dengan kehidupan pekerjaan, supaya mereka tak kekok, tak memilih, sudah pastilah tak memilih apa semua, kerana itulah dulu yang kita lalui. Kalau kita tanya budak-budak sekarang, kalau minta maaf tanya pokok getah, pokok sawit, tak kenal. Padahal itu satu masa tunjang ekonomi kita. Idea ni sangat menarik, tapi tahap kesediaan bahagian sumber manusia syarikat. Sebab kalau kita bercakap soal nak buat internship sekarang pun susah nak dapat. Tapi kalau idea ini ingin dilaksanakan di peringkat sebelum masuk universiti, adakah bahagian sumber manusia bersedia dengan idea seperti ini? Betul saya kata tadi pada awal ya, bahawa kita tak dapat, orang Malaysia ni masalah kita berada pada kajian semata-mata. Industri pun tidak memainkan peranan yang begitu optimum lah. Saya rasa dia praktikal. Sebenarnya kita boleh mengadakan latihan industri itu tidak ada satu masalah. Tapi benda ni dia kena datang daripada jiwa besar kesediaan kita betul-betul. Sebab ini kita kena anggap sumbangan pada negara. Saya ingat 3 tahun lepas apabila kerajaan melancarkan tabung selamatkan Malaysia, semua industri menyumbang. Saya nanya agak skeptikal. Bukan skeptikal apa. Saya lebih suka kalau industri menyumbang pada industri. Mereka menyumbang pada pekerja mereka. Latihan, mereka kena anggap melatih pekerja itu sebagai satu contribution pada negara. Mereka kena anggap sebegitu. Kalau tidak, kita pekerja tempatan tanah kita harap pada pekerja asing. Kita selalu mempunyai harapan seperti itu. Dan saya rasa Malaysia tak akan dapat bergerak kepada ekonomi berpendapatan tinggi selagi ada mentaliti kita nak kita nak replace pekerjaan tempatan kepada orang asing. Kalau kita pergi negara maju macam UAE, kita pergi Amerika, kita tengok orang tempatan yang buat kerja-kerja itu. Jadi salesman, jadi sales girl, tak ada orang asing kan, orang asing tak ada. Di fast food masih orang tempatan. Tapi Malaysia kita akan replace. Tapi saya mengakui bahawa anak muda kita memang zaman dah berbeza. Mereka memang kerjaya gig kan. Dan ada pro dan kontra, dan tak semestinya baik dalam semua keadaan. Sebab itu dulu apabila Syed Saddiq pernah mengemukakan untuk buat Gojek kan, saya hantar membantah. Saya rasa itu bukan satu, kita jangan jadikan normalizekan benda itu sebagai satu pendapatan. Sebab anak muda kita ni mereka tak buat keselesaan kan. Kita ni dah generasi ketiga selepas kemerdekaan. Kita lebih selesa berbanding generasi saya, generasi cik lagi lah rasanya tak selesa kan. Dia mak ayah susah je, kita dapat tengok kesusahan tu. Anak muda sekarang mereka dapat lihat kesenangan mak ayah. Mereka boleh bekerja, tak kerja pun tak apa, mak ayah akan sanggup. Mak ayah pun akan kadang-kadang mereka tidak ada peranan industri tau. Bila anak mengadu, mak bos tak baik, mak kata berhentilah kerja. Tak, budaya kita macam tu. Kita tak banyak ibu bapa yang mempunyai budaya sebagai one part industri. Yang boleh. Macam saya kan, saya selalu cuba berlaku adil. Anak buah saya mengadu ke, saya selalu kata mereka, anak buah saya baru ni mengadu sebab dia kerja penat, dia kerja fast food. Saya kata dengan dia, sebab itu dulu Pak Tis belajar apa pandai. Sebab hanya dengan pendidikan, dia dapat kerja yang berkemahiran. Bila anda tak ada pendidikan, anda memang kena kerja yang macam itu. So kita kena naturalkan benda tu. So sama juga dalam industri. Sebab itu saya rasa memang kita perlu menggalakkan anak muda untuk kembali bekerja. Kejayaan gig ekonomi ni bukan tak okey. Kalau kita negara barat, kita nak kejayaan gig ekonomi yang berimpak tinggi ataupun berkemahiran, seperti orang boleh buat freelancers macam cik ada bakat jadi boleh buat gig jadi MC majlis besar. Kita nak macam tu. Bukanlah kita tak nak galakkan yang Grab, Foodpanda ni. Itu sebenarnya kita panggil kejayaan gig yang kemahiran rendah. Pemanduan tak dianggap sebagai satu kemahiran. Maknanya kemahiran dia rendah. Maknanya dia tak maknanya kalau dia buat 10 tahun dia tak boleh upgrade diri dia. Bukan kalau kita bawa motor 10 tahun boleh naik kereta, boleh bawa kapal terbang kan. Dia tak ada. Sebab tu akhirnya kita memang industri memang kena meneroka macam mana cara. Sebab tu saya bersetuju tentang fleksibel. Mungkin itu boleh menarik anak muda. Kadang-kadang anak muda ni bukan pasal gaji sangat tau. Saya rasa pasal kongkongan. Bila kerja dengan bermajikan ni, mereka bekerja buat arahan. Jadi mereka ada tekanan. Itu yang kita kena fikirkan. Saya suka idea ini sebab saya nak bawa kepada Dr. Yusof terlebih dahulu. Kalau kita melihat kepada apa yang disebutkan gig ekonomi, kita ambil contohlah kalau seorang anak muda yang menjadi P-hailing, menghantar makanan dan sebagainya. Realiti sekarang kita melihat bahawa kerja mereka dianggap sebagai kerja yang kurang mahir dan juga mungkin tidak ada acknowledgement untuk mereka bergerak ke sektor formal sebagai contoh. Bagaimana boleh kita melihat dalam aspek lain yang boleh kita acknowledge perkara ini sebagai satu bentuk experience mereka untuk mereka berpindah ke sektor yang normal? Kerana apa?
menghantar makanan. Kita melihat mereka hanya menghantar makanan. Ini soal kepakaran mereka dan soal logistik, soal pengurusan masa dan soal mungkin customer service juga. Bagaimana ini boleh dilaksanakan secara formalnya? Begini, saya salah satu reason kenapa ramainya pekerja gig, terutamanya anak muda dan saiznya semakin melebar adalah kerana gaji yang ditawarkan oleh pihak majikan yang rendah, tak setimpal dengan pendidikan, kemahiran yang mereka ada. Jadi option yang terdekat untuk jangka masa yang terdekat kerana nak imbangi kos sara hidup, bayar hutang lagi semua. Jadi mereka pergi opt kepada pekerjaan gig ni. Tapi pekerjaan gig ni adalah satu perkara yang rapuh di masa depan. Dia hanya bersifat sementara sahaja. Jadi kita dalam keadaan sekarang, saya tidak pasti. Ada dua model yang boleh pakai kat sini. Dan kita tak pasti kerajaan nak pilih model yang mana. Bagi satu sudut, yang terbaik adalah model yang mana kita bawakan mereka ni masuk ke sektor formal kembali. Tapi ia tidak membatasi kalau mereka nak melaksanakan aktiviti jadi rider, gig apa semua, tak ada masalah. Tapi itu sebagai sokongan saja kepada untuk stabilkan pendapatan mereka. Tapi mereka perlu berada di sektor formal sebab kalau mereka berada di luar, kita akan kerugian dari segi pelaburan modal insan yang kerajaan subsidi pendidikan, kemahiran mereka tak digunakan. Jadi kalau mereka dapat masuk ke sektor formal, gunakan kemahiran mereka, bergantunglah mereka nak kerjaan macam mana. Kita ada micro credential, ada persijilan yang lain yang kita boleh tolong mereka, bawakan mereka ke sektor formal kembali dan jadikan sebagai sektor gig sebagai part time. Itu model satu. Atau model kedua, kerajaan ambil pendekatan sektor gig ni diformalkan. Dengan ada pelindungannya, dengan ada regulation, undang-undangnya, sistem gajinya ada bermajikan apa semua, boleh dilaksanakan begitu. Pun boleh, tetapi saya tak pastilah. Sekarang ni pilihan yang mana kerajaan nak perlu dipilih. Perlu pilih ke mana. Sebab kedua ni penting. Kalau kita tak ambil satu pendekatan, ini satu kerugian kepada anak-anak muda kita dengan kemahiran yang mereka ada. Terutamanya graduan universiti. Belajar penat. Belajar kadang-kadang belajar dah penat, lepas tu hutang PTPTN, hutang pinjaman pelajaran lagi nak kena bayar. Jadi akhirnya mereka tak dapat menggunakan kemahiran mereka. Bagi saya itu satu pembaziran kepada subsidi ataupun pembaziran kepada perbelanjaan pada pendidikan. Ini sangat menarik sebab hari itu saya pergi ke briefing KWSP, pengumuman agihan dan sebagainya. Antara satu daripada 3 cabaran yang digariskan adalah ekonomi gig, kerana mereka sukar untuk melebarkan coverage untuk mengelakkan ataupun setidaknya mengawal krisis persaraan yang kita hadapi ketika ini. Mungkin dari sudut MTUC sendiri, bagaimana untuk kita melihat apabila disebutkan salah satu pilihannya adalah mungkin kita boleh formalkan ekonomi gig supaya mungkin coverage itu wujud, senang kita boleh laksanakan supaya kita boleh jamin mereka, mungkin bukan selamanya mereka kerja dalam sektor itu, tapi setidaknya mereka ada jaminan untuk berpanjangan kepada mereka, termasuk juga krisis persaraan kita tangani untuk bekerja gig. Bagaimana ini harus ataupun ini adalah pilihan terbaik ataupun bagaimana? Saya setuju dengan tadi tentang gig ni, memang isu yang agak kritikal lah. Sekarang ni kita dah ada hampir 1 juta lebih pekerja gig ekonomi. Tapi MTC kita tengok dari segi dua sudut lah, sudut yang pro and con lah. Walaupun kerajaan ataupun pekerja, kita tengok hari ni bila announce saja 18 tahun boleh buat gig ekonomi, semua suka kan. Tapi sebenarnya di sebalik dia mereka suka tu, sebenarnya kita menggalakkan kita punya pelajar tak nak belajar lagi dah. Sebab dia nak cash flow, dia nak cash on the spot cash sekarang ni. Kan sebab kita tengok ada isu di kilang-kilang yang banyak pekerja tak nak buat lebih masa dah, tak nak buat overtime, nak balik nak buat gig ekonomi. Sebab dulu kita dalam tahun 2009 industri ini sebagai industri part time freelance kan, tapi dah jadi macam tetap. Dan macam doktor kata betul, sebab ni satu dari segi kerugian, dari segi skill mereka tu, tapi apa yang kita concern sekarang ni tentang mismatch. Ketidaksepadanan tu berlaku makin lama makin tinggi. Kalau 2018 hampir dekat 28% yang mismatch juga. Saya rasa 2023 ni dah lebih dah. 30 lebih. Ya, jadi mismatch tu saya setuju doktor bahawa mismatch tu menyebabkan kita kerugian dari segi mereka-mereka yang punya kemahiran yang tinggi tetapi bekerja dengan low skill. Dan kedua, saya lihat dari segi kita punya gig ekonomi ni dia tak ada jaringan keselamatan, tak ada. Sebab saya tadi cakap, bagaimana kita nak legaliskan mereka? So mereka ni kategori sebagai contract for service, bukan contract of service. Jadi maka itu
Dari segi MTUC lah, kita tidak boleh tubuhkan kesatuan, kita tidak boleh legal, tak boleh mewakili mereka kan. Tetapi saya setuju dengan saudara juga, anak muda hari ini dia nak fleksibel. Dia nak kerja pukul 10 dia nak masuk, dia nak balik pukul 5 suka hati dia, nak masuk pukul 9 ke pukul 10 suka hati dia. Ini masalah kita. Masalah ini adalah masalah disiplin sebenarnya bagi saya. Sebab kita dulu dilatih segi disiplin. Jadi ini memberi kesan sebenarnya kepada ekonomi negara juga, tetapi pada yang sama saya lihat kenapa jadi begitu pula dari segi tekanan hidup, keperluan hidup. Dia nak cash flow tu on the spot. Dapat hari ini. Sebab sekarang ni kalau kita kerja di kilang, di mana-mana industri pun kita buat lebih masa, gaji cukup bulan. Ya, betul. Apa tu dia lebih masa cukup bulan. Tapi kalau buat gig ekonomi, buat gig industri gig ni, PID, e-hailing ni, hari ni buat dia dapat duit. Ini perbezaan dia lah saya nampak. Okey, kita berbaki kurang 10 minit ni, tapi saya nak berikan sedikit keadilan dalam perbicaraan ini kerana kita meletakkan ini adalah di bahu sama ada polisi ataupun majikan. Tapi sudah pasti bercakap soal pekerjaan ini bermula dengan sektor pendidikan itu sendiri. Mismatch yang kita saksikan dan juga bagaimana untuk kita cuba menangani perkara tersebut. Kalau kita melihat belanjawan 2023, antara yang diumumkan salah satunya iaitu bagaimana 5 syarikat induk itu dipilih untuk menempatkan pelajar-pelajar ini security vet lah, macam mana dia melaksanakan dan sebagainya. Ini antara perkara yang boleh kita lihat supaya mereka tahu apa industri perlukan dan bagaimana mereka harus di-train dan bersesuaian dengan keperluan industri. Lepas tu kami minta faham kerana perubahan di peringkat pendidikan itu ada kalanya, tidak semua, tapi ada kalanya majoriti kita saksikan agak perlahan berbanding dengan what industry has to offer atau perubahan di peringkat industri. Bagaimana ini harus bergerak seiring, whole of government ini penting untuk pastikan bahawa barulah nanti anak muda tidak katakan bahawa belajar lama-lama gaji tak setimpal dan sebagainya sebab mereka masuk kepada kepakaran yang tepat. Kedua-dua sisi penawaran dan permintaan mempengaruhi mismatch pada ketika ini. Dari segi sudut permintaannya, dari segi sudut majikan ataupun industrinya, kita lebih mencipta peluang pekerjaan yang kepada yang semi skill dan low skill, bukannya skill. Ya, 61 kalau segi keseluruhan secara puratanya 61% dari setiap tahun penciptaan pekerjaan kita itu akan pergi kepada semi skill dan low skill, hanya selebihnya pada skill. Tetapi dari sudut supply side pula, pendidikan, sektor pendidikan, kita banyak overshoot. Kita shoot banyak overshoot kepada skill. Itu yang menyebabkan keadaan mismatch berlaku. Tapi ia tidak, orang kata tidak akan membatasi, kita tak boleh biarkan mismatch itu terus berlaku dan kita kena ubah kaedah daripada supply driven sekarang, maksudnya kita produce saja, kepada demand driven. Demand driven maksudnya kat sini adalah seperti konsep di Jerman, di Switzerland dan negara-negara lain yang mana mereka hebat dalam bidang TVET ni. Maksudnya kat sini adalah first day, contoh first day kita ambil orang ni belajar, dia dah tahu dia ni akan jadi keluar jadi apa. So basically maksudnya kaedah kita 3 tahun, 4 tahun berada di pengajian tidak lagi berlaku. Mungkin hanya berlaku setahun, lepas itu masuk industri setahun. Dia akan, maksudnya kita ubah kepada konsep yang majikan pun mendapat manfaat, semua dapat manfaat. Dari satu sudut, majikan tak perlu lagi bergantung pada, mungkin akan kurangkan kepada foreign worker. Sebabnya pekerja yang internship tadi itu, yang demand driven ni, yang tempat belajar mereka di tempat pengajian, di kilang ataupun di tempat kerja tu mereka boleh dah akan bermula daripada bawah lah. Takkan baru masuk daripada sini terus nak jadi manager, tak boleh. Dia kena faham semua proses tersebut ya. Sama juga kalau kita nak jadi manager kedai makan. Kita kena belajar daripada sapu sampah apa semua ni, baru kita tahu jadi manager yang baik. Itu yang penting, proses tu penting. Jadi sekarang ni saya nampak dah ada daripada pihak kerajaan, nampak dah ada ke arah nak pergi kepada demand driven ni. So kita kena ubah. Kalau kita berasaskan supply driven macam sekarang ni, tak boleh nak kata apa. Sebab kita ni mungkin satu sudut dulu, kita ni nak ikut UK, model UK. UK ada supply driven. Memang dia ni education dia salah satu je sektor yang utama. Di Jerman adalah demand driven. Satu sudut kita ni duduk tengah-tengah dulu, tak pergi supply side, demand ni pun tak pergi. Sekarang ni saya rasa kita dah perlu beralih kepada demand driven sebenarnya, nak memastikan productivity isu tadi, isu gaji tadi, semua boleh kat situ, selesaikan di situ. Demand driven ini sangat menarik. Kalau untuk Malaysia ni, kita kata kita mau secara Britain,
Jadi kita punya atap pun semua Britain. Kita pun dah bila British dah upgrade banyak kali, kita masih kekal. Maknanya kita ni sebenarnya lebih British pada British. Sebab kita masih terperangkap dengan atap kerja British tu. Sebab tu memang betul. Macam kita tengok, dia kalau kita tengok pasal benda ni, dia macam satanic circle tau. Kita ni datang daripada satu sistem yang bukanlah masalah sangat, tapi kita perlu perubahan menyeluruh. Macam sekolah kita masalah kita masih, walaupun kita dah hapuskan beberapa peperiksaan, kita masih mentaliti nak A tu. Kita tidak mentaliti praktikal. Kita bukan, maknanya kalau pelajar tu kita suka. Kalau pelajar tu tak pandai, pelajar tu kemudian kita tak suka. Bukan kita, cikgu pun gitu juga kan. Kita kena ubah mentaliti tu. Sebab kita nak menghasilkan pelajar kita ikut segmentation. Yang sukses jadilah pengurusan. Yang tak sukses mereka jadi pekerja yang bermaruah dan berkualiti. Kita ajar tenaga kerja, kita belajar benda-benda asas. Ni kadang kita ajar geografi, sejarah, tapi benda tu tak boleh implement dalam pekerjaan mereka. Itu satu cabang kepada kita. Industri memang akan sentiasa, sebab industri ni mereka profit. Mereka bukan charity. Tapi saya kira kalau kerajaan buat agenda seperti melatih pelajar, itu bukan satu masalah besar pada industri. Sebab benda tu kos yang kerajaan sediakan. Jadi untuk melatih sebagai satu benda tak. Cuma saya bersetuju juga tadi yang Prof cakap tentang gig ekonomi. Saya lebih setuju kepada penguasaan. Kita tak boleh biarkan gig ekonomi ni bebas sebebas-bebasnya. Dia perlu jadi bukan contract for service, tapi mesti contract of service. Sebab unfair kita tengok orang lain membayar ke DSP, tapi Grab, Foodpanda tak membayar. Dan mereka make profit daripada 20% naik 30%, tapi pekerja kurang benefit. Jadi kita kena satu formula, dan mestilah benda tu kerajaan, agensi dan juga pemain industri kena bersama-sama duduk semeja untuk terus ke apa bidang-bidang yang kita boleh bekerjasama. Sebelum kita menutup tirai diskusi sebenar dia bekerja ini, pengharapan itu penting. Hope itu adalah mungkin kita letak, walaupun ada kalanya sukar untuk kita letakkan. Mungkin Encik Effendi sendiri, pengharapan sebenar hari bekerja ini, apa perkara yang mungkin pada khidmat Encik Effendi yang harus dan juga yang diharapkan ada dan juga menyelesaikan isu semasa. Bagi M2C, macam saya setuju Dr. cakap tadi tentang para pokok. Pokoknya sekarang ni adalah gaji. Itu bagi mereka nak bekerja, yang akan bekerja. Yang kedua adalah tentang jaringan keselamatan sosial. Maksudnya mereka sedang bekerja. Yang ketiga, bagaimana untuk kita menyediakan pekerja kita yang nak bersara ni. Ini tiga perkara pokok. Jangan cerita tentang 65 ke, 60 ke, 67 ke, tapi ini tipe pokok ni kita kena selesaikan dulu. Kalau tiga perkara, these three pillar yang kita boleh selesaikan, saya yakin dengan naik gaji, dengan gaji yang progresif, gaji bermaruah, maka kita naikkan kitanya jaringan keselamatan sosial kita, maka itu tak payah cerita lah tentang 67 ke 65 kan. Kita dah bersara, dah boleh bersedia dah. Ini saya nampak yang inilah harapan kita kepada kerajaan supaya dapat melihat bagaimana kita boleh reform tiga perkara ini bagi menyediakan kita punya negara yang akan pergi ke negara tua ni kan, 2030 ni kan. Jadi bagaimana kita nak bersedia? Bukanlah kita nak kerja sampai mati. Betul tak kan? Betul. Tak boleh masalah kita tak anjak pergi 65, tak boleh anjak 67. Habis sampai mati kita kerja. Tapi macam mana kita nak buatkan satu framework, modul yang bagi kita boleh reform tiga perkara pokok ni lah bagi saya. Itu perkara penting bagi saya nampak. Dr. Yusof. Saya setuju tadi, perkara pokok perlu diselesaikan kalau nak keluarkan daripada middle income trap. Sebab labor market trap tu perlu diperbetulkan dulu. Perkara pokok, gaji tadi, isu yang kita cerita panjang pasal gig ekonomi, isu protection tu penting. Lagi satu yang perkara yang kedua adalah pentingnya adalah saya rasa pertiba kerajaan kot untuk lihat secara labor ni ataupun buruh ni secara holistik lah. Setakat ni kita ada wakil MTUC, tapi wakil MTUC hanya melibatkan pekerja yang di sana, tapi future talent tu yang berada di sekolah lagi di universiti, siapa yang nak address. Tapi mereka yang dah pencen tadi, yang masuk kembali ke dalam pasaran buruh tadi, siapa yang nak address. Kita tak ada persatuan yang itu. Maksudnya MTUC tak masuk itu kan. Untuk yang dah bersara, kalau dia bersara dia kerja, dan dia akan bawah kita lah. Jadi cuma yang sekolah itu perkara-perkara tu kena ada. Sebab walaupun orang kata sekolah nak buat apa, tapi kita kena faham 10-15 tahun lagi, 5 tahun mereka akan masuk. So kita kena ada itu. Ya. Itu sajalah. Okey. Saya rasa saya setuju sepenuhnya bahawa sebenarnya kita kena ubah mindset. Saya kata mindset kan, saya rasa adalah agak mengecewakan, dan bila kita melihat, kita masih bercakap tentang umur persaraan, kita bercakap tentang simpanan. Benda-benda ni pada saya benda yang asas. Sepatutnya semua yang dah masuk industri dah tahu benda tu. Tapi itu saya kata, education di Malaysia ni bukan education pendidikan di sekolah, tapi pendidikan saving kita memang gagal banyak perkara. Sekarang saya rasa kita patut fokus kepada the future
kita punya anak muda, kita punya future kerjaya pada masa akan datang. Sebab kita kena ingat di zaman hari ni 50% pekerjaan yang sedia ada akan pupus. Dan benda ini tak ada kaitan dengan kami bertiga dan termasuk ahli panel juga. Sebab kita tak ada zaman tu dah. Tapi kita kena memikirkan apa yang generation kita punya kerjaya akan datang. Sebab itu saya rasa dia kena semua sekolah kena start mengimbangi dengan pendidikan seperti critical thinking, kreatif pendidikan. Bukan lagi yang kena hafal, baca dan tulis. Hafal, baca dan keluarkan balik. Dapat A. Kita dapat A. Kita kena galakkan soft skill. Dan industri juga sama. Industri kena berkembang dengan bersikap jiwa besar, memberi gaji adil dan menolak ke masa depan dan mesti kita melatih talent kita ni. Industri nak berkembang tapi mesti juga pekerja berkembang. Dan kita patut akui bahawa industri di Malaysia, contoh-contoh SME kan, jarang SME Malaysia boleh pergi kepada third generation. Sebab mereka sendiri tak develop pada talent, pada mereka punya bakat dan pekerja. Dan saya patut kredit juga. Saya percaya benda ni boleh lakukan. Sebab saya tengok baru-baru ni usahawan muda seperti Khairul Amin dan juga Hafiz Muhammad, dia boleh reward pekerja baik dan saya tengok pekerja mereka happy. Saya mengikuti pekerjaan mereka kan. Dan saya rasa sebenarnya ada model, ada sistem yang fair kepada pekerja dan mereka akan bekerja bersama-sama industri dan juga negara umumnya. Ya, sambalnya tu kegemaran Dr. Yusof tu yang makin laku Khairul Amin punya jenama ni. Terima kasih panelis sekali saya ucapkan kerana bersama kita. Ini adalah future of work. Sudah pasti kita melihat kepada banyak perkara yang kita bincangkan selama 1 jam ini dan bagaimana kita melihat dasar kita akan menentukan sama ada kejayaan tersebut dan pada masa yang sama apa yang kita tentukan adalah bagaimana kerjasama antara semua majikan. Itu juga disentuh dalam ucapan oleh Perdana Menteri di peringkat persatuan pekerja ke atau majikan ke atau majikan itu sendiri dan di peringkat pendidikan juga harus digemblengkan supaya rantaian untuk kita betulkan dasar tersebut sampai kepada permasalahan sebenar dan juga membentuk satu pipeline pekerja kita yang berkualiti di masa hadapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Faizal Ridwan iaitu Perunding Pembangunan Sumber Manusia di hujung sana, Profesor Mahdi Datuk Muhammad Yusof Saari, Ketua Pegawai Eksekutif The Future dan juga Muhammad Effendi Abdul Ghani, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Sekian saja agenda awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum.